Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Nurafika binti Muhammad selaku moderator untuk program hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu jemputan kita atas kesediaan beliau untuk turut serta dalam perbincangan berkaitan dengan pembelajaran berhikmat memberikan banyak faedah kepada generasi muda dan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tanpa membuang masa, mari kita berkenalan dengan penceramah jemputan kita pada hari ini. Selamat pagi Cik J. Selamat pagi, salam sejahtera Cik Rafika. Pertama kali saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Cik Rafika kerana sudi menjemput saya sebagai penceramah dalam bual bicara hari ini. Nama saya Eliana Ikhwasli dan saya merupakan pelajar Universiti Pendidikan nombor 1 di Malaysia, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan saya mengambil kursus ijazah sarjana muda pendidikan moral, dan tahun ini merupakan tahun yang kedua buat saya dan sekarang saya berada di semester 4. Pembelajaran berhikmat ini merupakan salah satu daripada subjek yang telah saya ambil pada semester ini. Oleh itu, saya sangat berbesar hati dan senang sekali untuk membuat perkongsian berkaitan dengan pembelajaran berhikmat atau service learning ini. Terima kasih Cik J atas pengenalan diri yang ringkas dan padat. Baiklah Cik J, seperti yang kita sedia maklum bahawa pembelajaran berhikmat ini seringkali dianggap sesuatu perkara yang sia-sia dan tidak sepatutnya dimasukkan dalam silibus pengajaran dalam sistem pendidikan di sekolah. Jadi pada hari ini kita akan merungkai tentang perihal ini dengan membincangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembelajaran berhikmat banyak memberi faedah kepada generasi muda dan bukan perkara yang sia-sia. Jadi soalan saya yang pertama, apakah yang Cik Jess sendiri faham mengenai tentang pembelajaran berhikmat ini? Okey, baiklah. Pemahaman saya mengenai pembelajaran berkhidmat ialah pembelajaran berkhidmat ini merupakan salah satu aktiviti yang dilaksanakan bagi memberikan perkhidmatan kepada komuniti. Ianya sebenarnya melibatkan penglibatan pelajar dalam kumpulan melalui aktiviti sama ada di sekolah ataupun dalam komuniti. Jadi melalui penglibatan pelajar dalam aktiviti ataupun perkhidmatan ini, pelajar ataupun individu itu mampu untuk melaksanakan satu aktiviti yang menarik dengan melibatkan masyarakat ataupun golongan sasaran mereka. Selain itu juga, pembelajaran berkhidmat ini mempunyai ciri yang positif dan bermakna buat seseorang. Hal demikian kerana seseorang individu itu dapat melibatkan diri secara kooperatif dan menyeluruh. Jadi tambah lagi individu dapat mengaplikasikan kemahiran nilai civic dalam diri mereka melalui perkhidmatan dan pembelajaran berkhidmat ini. Jadi hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan individu yang turut serta dalam aktiviti kemasyarakatan sekaligus maksud saya membentuk individu yang proaktif dalam kalangan masyarakat setempat. Begitu jelas sekali penerangan yang diberikan oleh Cik J berkaitan dengan pembelajaran berhikmat ini. Baiklah, kita beralih pula kepada soalan seterusnya yang mempunyai hubungannya dengan tajuk besar bicara kita pada hari ini, iaitu adakah Cik J bersetuju dengan pembelajaran berhikmat ini mampu mendatangkan faedah kepada seseorang dan apakah faedah yang diperolehi melalui pembelajaran berhikmat ini? Okey. Untuk soalan tu saya sangatlah bersetuju. Okey, sebab service learning ini sememangnya mendatangkan banyak faedah dan ianya bukan saja kepada individu itu sendiri, tapi malahan kepada semua orang ataupun orang sekeliling maupun ia terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi antara faedah yang kita boleh peroleh melalui pembelajaran berkhidmat ialah ia dapat membentuk dan menerapkan nilai kerjasama dalam diri pelajar. Ini kerana pembelajaran berkhidmat ini dilaksanakan secara berkumpulan yang mana pelajar akan melaksanakan satu projek ataupun program bersama dengan rakan-rakan sekelas ataupun rakan sekumpulan mereka. Jadi melalui kerja sekumpulan ini kita dapat akan adanya setiap ahli itu akan memainkan peranan mereka sendiri yang sangat penting tanpa terkecuali. Jadi kalau ditengok dari hal ini, masing-masing telah dibekalkan dengan skop kerja mereka yang tersendiri. Lepas tu skop kerja itulah yang akan
memastikan ataupun dari situ kita dapat melihat sama ada program itu dapat dijayakan ataupun projek yang bakal mereka laksanakan dalam pembelajaran berkhidmat itu dapat berlangsung dengan baiklah macam tu. Jadi selain itu, faedah lain yang kita boleh dapat ataupun pelajar yang mengikuti subjek ini dapat ialah ia dapat melahirkan insan yang prihatin. Jadi kumpulan pelajar akan mengenal pasti masalah yang timbul dalam komuniti ataupun di sekolah mereka dan mereka akan melaksanakan perkhidmatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi hal ini secara tidak langsung akan menjadikan seorang itu lebih peka terhadap sesuatu isu yang timbul. Macam itulah. Okey, penerangan yang ringkas tetapi sangat-sangat jelas daripada Cik J. Melalui penerangan Cik J, saya dapat melihat bahawa pembelajaran berhikmat ini sememangnya mendatangkan pelbagai manfaat kepada seseorang individu sekaligus dapat membina jati diri yang utuh dalam diri pelajar itu sendiri. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan soalan saya seterusnya, iaitu pada sesi pengenalan diri Cik J tadi ada menyatakan bahawa semester ini Cik J telah mengambil kursus pembelajaran berhikmat ini. Jadi bolehkah Cik J ceritakan serba sedikit tentang pengalaman Cik J sepanjang mengambil kursus tersebut? Oh, sudah pasti boleh. Jadi semasa saya mengambil kursus SL ataupun Service Learning ini, pembelajaran berkhidmat lah itu maksudnya. Kami telah diarahkan untuk melaksanakan satu program dengan berlandaskan kepada 5 fasa penting. Jadi pada awal kuliah kami itu kami akan didedahkan dulu apa itu pembelajaran berkhidmat dan apa yang akan kami lakukan dalam subjek itu. Jadi dalam subjek itu kami akan diberitahu bahwa kami perlu melaksanakan ataupun menjalankan satu program dan kalau pada masa-masa yang sebelumnya kami sepatutnya akan turun padang, melawat kawasan dan sebagainya, tapi disebabkan dengan kondisi sekarang kita berada di era pandemik, jadi kami hanya disuruh ataupun diarahkan untuk menjalankan aktiviti secara atas talian saja dan berlandaskan kepada 5 fasa penting dalam subjek inilah. Jadi 5 fasa itu termasuklah yang pertama fasa penyiasatan, yang di mana kami dikendaki untuk membuat penyiasatan berkaitan dengan isu tersebut, isu semasa yang berlaku pada masa sekarang ni lah macam tu, dan kumpulan kami telah memilih tajuk yang sangat sesuai untuk dibincangkan bersama dengan komuniti berkaitan dengan adab pelajar selepas tamatnya SPM. Sebab sebelum ni semasa pelajar SPM Pro Max keluar habis dari SPM mereka, ada satu isu yang berbangkit di mana ada yang menconteng baju mereka, membuang buku mereka ke sungai, dan kami mengambil kesempatan dari isu yang sedang berlaku itu dan kami jadikan ataupun mengambilnya menjadi program kami. Jadi kumpulan kami secara khususnya memilih isu ini untuk dibahas karena isu ini menjadi bualan setiap lapisan masyarakat ketika musim peperiksaan. Jadi itu yang saya katakan tadi. Jadi segelintir pelajar itu dari apa yang kami dapat lihatlah, pelajar menunjukkan adab yang tidak baik dan memberi persepsi yang buruk di mata masyarakat. Jadi sebab itulah kami pilih tajuk tu sebagai tajuk ataupun isu semasa tu sebagai program kami. Di fasa yang kedua pula, fasa perancangan dan persediaan. Jadi dalam fasa ini kami ataupun kumpulan kami merancang program adab selepas SPM kami ini dengan mengumpul idea-idea dan menetapkan matlamat program yang kami jalankan. Manakala pada fasa yang ketiga, fasa yang ketiga adalah fasa melaksanakan aktiviti dan program yang kami telah rancangkan melalui platform Google Meet dan juga Facebook Live. Jadi fasa yang selanjutnya pula adalah fasa refleksi, di mana fasa ini adalah berkaitan dengan rumusan dan aktiviti maksud saya ataupun program kami jalankan ini dengan melakukan penilaian terhadap program yang telah pun dilaksanakan. Fasa yang terakhir ialah demonstrasi, di mana kami akan menerima feedback daripada komuniti yang terlibat dalam aktiviti yang kami laksanakan. Lepas tu ia secara tidak langsung mendekatkan diri kami terhadap komuniti yang kami sasarkan macam itulah. Itulah 5 fasa tadi. Wah, hebat sekali pemilihan tajuk yang
bagi program yang Cik J jalankan bersama rakan-rakan. Pastinya program tersebut mendapat sambutan yang memberangsangkan terutamanya dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi daripada UPSI sendiri pastinya. Soalan yang selanjutnya ialah, adakah Cik J menyokong bahawa pembelajaran berhikmat ini bukan satu perkara yang sia-sia? Ya, sebab saya sudah bersetuju dengan pendapat yang pertama di mana pembelajaran berhikmat ini memberikan faedah yang banyak ataupun yang baik kepada anak muda. Jadi sememangnya saya sangat setuju dengan pernyataan di mana pembelajaran berhikmat ini bukan satu perkara yang sia-sia. Sebab kenapa saya katakan ini, ia melalui pembelajaran berhikmat ini kita mampu menyemai nilai-nilai positif dalam diri kita dan dalam community sasaran tuh. Jadi tambahan lagi, individu juga terdedah kepada community yang memerlukan. Memerlukan maksudnya bukannya memerlukan bantuan makanan atau apapun, cuma memerlukan ilmu tuh ataupun pengetahuan, kesedaran tuh. Jadi dari keadaan ini, jika kita lihat pasti pelajar tidak akan ataupun tidak berminat untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan sebegini. Oleh itu, pembelajaran berhikmat inilah yang akan mendorong mereka untuk terlibat secara tidak langsung melalui pendidikan ini. Okey, pendapat yang begitu bernas sekali daripada Cik J. Jadi soalan kita yang terakhir, berdasarkan penerangan daripada Cik J dan juga pengalaman yang telah Cik J dapat semasa melaksanakan pembelajaran berhikmat ini, apakah yang Cik J harapkan tentang pembelajaran berhikmat ini? Okey, terima kasih atas soalan tu. Jadi harapan saya berkaitan dengan pembelajaran berhikmat ini ataupun service learning ialah saya mengharapkan agar pembelajaran berhikmat ini dapat diterapkan kepada diri pelajar. Maksudnya pembelajaran berhikmat bukannya subjek yang diterapkan, cuma nilai yang kita peroleh daripada subjek ni ataupun pengalaman yang kita peroleh melalui melaksanakan program itu dapat diterapkan, diaplikasikan dan digunakan dalam diri pelajar melalui sistem pendidikan kita kerana pelbagai faedah dan juga manfaat yang kita peroleh bukan saja terhadap diri kita tapi juga kepada community ataupun orang sekeliling kita. Jadi selain itu saya juga mengharapkan agar orang ramai menyokong perkara ini dengan sentiasa mengalu-alukan kumpulan pelajar yang hendak melaksanakan perkhidmatan ini secara sukarela. Nampaknya Cik J menyimpan harapan yang begitu tinggi dalam pembelajaran berhikmat ini. Kita sudah pun sampai ke akhir berbicara kita pada hari ini. Suka saya ingatkan bahawa pembelajaran berhikmat ini merupakan satu aktiviti yang mulia dan seharusnya dilaksanakan bagi melibatkan diri dalam komuniti setempat. Sekali lagi, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik J kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk berbincang mengenai pembelajaran berhikmat ini ataupun service learning ini. Akhir kata daripada saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara dan keadaan yang tidak mengizinkan. Saya akhiri berbicara ini dengan ucapan salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih.